الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاء خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah, Allah menghimpunkan kita di dalam masjid, di dalam rumah Dia yang sangat indah ini sebagai mengikut akan sunnah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sembahyang berjamaah yang sangat dituntut dalam agama kita, dan berhimpun dalam masjid selepas daripada sembahyang berjemaah kita duduk dalam majlis ilmu, majlis tazkirah, majlis mau'izah. Mudah-mudahan segala amal-amal ibadah-ibadah yang kita buat ini dimakbulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi asbab untuk kita menghidupkan dan membina iman di dalam hati-hati kita untuk kita bawa bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di hari akhirat esok. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat, alhamdulillah kita tengok lagi sambungan bagi kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa, iaitu sambungan yang minggu lepas berkenaan dengan penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kirim salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana penghuni dalam neraka ini tidak tahan dengan azab, dengan seksa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dan apabila masuknya malaikat Jibril, maka bertemu dengan penghuni-penghuni neraka ini, maka penghuni-penghuni neraka ini meminta kepada malaikat Jibril supaya kirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika dalam dunia dahulu mereka ini ada juga melakukan amalan, membuat amal ibadah. Walau bagaimanapun terdapat dosa-dosa yang menyebabkan mereka ini masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya kata penghuni neraka, ya Muhammad, tazallazta fil jannah, mu sedak-sedak duduk dalam syurga,
sedangkan kami tidak tertanggung azab seksa di dalam neraka Allah. Maka Jibril alaihi salam berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihi salam memberitahu kepada Allah, "Wahai Allah, sesungguhnya engkau terlebih tahu akan kata hamba-Mu yang di dalam neraka." Maknanya Allah Ta'ala ni tahu belakang dah. Itu menunjukkan luasnya ilmu Allah. Walau bagaimanapun Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam sampaikan sendiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril berjalanlah dengan segera kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallam itu dia duduk dalam khemah, dan dalam khemah yang dia duduk itu sifat dia terlalu putih, bersih, comel, dan pintu-pintu khemah itu beribu-ribu. Dan disebut dalam kitab ini 4,000 pintu. Nak oyak betapa banyaknya pintu-pintu daripada khemah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa banyak pintu? Kerana ramai orang yang duduk di dalam tu nak berhimpun dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pintu itu diperbuat daripada emas. Allah comelnya, daripada emas. Kalau pintu rumah kita buat daripada emas, tak dah lama lah. Orang pakai duk itah. Kerana apa? Nak ambil, nak curi. Dah. Dan daripada kanan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala itu, yakni Nabi Adam alaihi salam, duduk sebelah kanan Rasulullah dalam khemah lu'lu' itu, iaitu Nabi Adam alaihi salam duduk sebelah Rasulullah. Nabi Adam Abul Bashar, iaitu bapa kepada manusia. Dia merupakan manusia pertama Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Kita ni asal daripada Nabi Adam alaihi salam lah. Dan kita nak balik kampung asal tu Adam kita ni kat mana? Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Allah Nuh, dan pada pihak kirinya Nabi Allah Musa, dan Nabi Allah Ismail, dan segala sahabatnya, yakni sahabat Rasulullah SAW, berkeliling mereka itu duduk dengan Rasulullah. Maknanya golongan-golongan VVIP yang duduk dengan Rasulullah SAW dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala esok. Dan beberapa piala berisi akan makanan di hadapan mereka itu. Adanya makanan-makanan terdiri daripada buah-buahan, makanan-makanan hak lazat-lazat. Masa dia dah bila berhimpun ramai-ramai ni, takkan duduk cokor saja. Tak, adat dunia pun. Kalau kita berhimpun buat majlis, berhimpun sama ada keluarga, sahabat ke, ataupun jabatan ke mana-mana ke, mesti ada sesuatu. Hidangan-hidangan. Sebab apa? Sebagai nak menjamu selera dan disukai oleh manusia terutamanya. Ada makan-makan dia panggil. Tak. Aceh masjid buat makan-makan. Ramai orang mari. Deh, Aceh panggil mari sembahyang jemaah semula-semula lah. Kau tak? Kalau perempuan lembu sekor, rambak tak cukup. Buat sambutan akhir raya, noh mari. Sate ada, ambil golek ada. Bak makan, tak lagi. Tapi bak sembahyang, bak ibadat, mula-mula lah. Sibuk ni, tak dan, banyak kerja. Kau tu. Allahu Akbar. Jadi di depan Rasulullah ni ada hidangan, ada yang berisi dengan makanan-makanan. Dan Nabi Allah Daud alaihi salam membaca kitab Zabur.
Nabi Daud alaihi salam dibaca kitab Zabur. Dengar suara Nabi Daud alaihi salam baca kitab Zabur ni sedap. Ada riwayat sebut kalau dengar suara Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud ni Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia suara sedap. Antaranya lagi dia boleh buat baju besi, pakai pecek ngetangis gitu ya. Ni kelebihan Allah Ta'ala beri pada dia. Ada riwayat sebut suara dia sedap. Kalau burung terbang tu turun hingga semeta duk dengar. Kalau kita turun hujan bakali, kalau nyanyi kalau gapo sumbang. Jadi Nabi Daud AS ni dibaca kitab Zabur, dan kitab yang diturunkan kepada dia lah. Dan ada riwayat sebut, nak riwayat sedap tak sedap suara Nabi Daud ni, kalau sungai yang mengalir tu berhenti seketika, dengar Allahu Akbar, Masya Allah. Lagu mana tak tahu sedap tak sedap tu. Lah bila dah sedap ni, kita pun berhenti. Dah suara seperti sedap tu. Kalau dalam kereta tu gak 14 kali ulang tak apa. Lagu hok kena dengan kita. Dikir barak tak dikir barak, dikir karut tak dikir karut. Lagu nostal tak lagu nostal, ulah hok tulung, tak jemu, tak buah. Sebab apa? Sedap dengar. Pasal tu. Tapi kalau ngaji taubat tukar channel. Orang bang, orang azan tukar TV lain. Sambil-sambil itu. Tak belakang dengan kita. Sebab apa jadi gitu? Nunggu kita bukannya ahli Quran, ahli akhirat, kita ahli dunia. Tak. Kalau bak dunia hujan panas tak apa lagi. Hujan tak apa, panas rasa dia dah. Tak, bak dunia kemana? Gi ke mana-mana saja. Kalau bak akhirat hujan sikit basah Kalau pergi masjid naik motor, kereta ada baru basuh saat ni. Nak waktu beg sayang. Takut cemar, takut kelambu, takut apa. Tak apalah kalau duduk rumah. Tu perkara akhirat. Kalau perkara dunia, sanggup hujan, sanggup panas, tak ada masalah. Tu kita. Maka berseru-seru Jibril alaihi salam. Sampailah Jibril ni dalam khemah Nabi Muhammad SAW, duduk dengan para anbiya dan juga dengan para sahabat dia. Lalu Jibril alaihi salam dia seru, dia wayak kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad. Maka dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun jawab. Maka Jibril itu, dilihatnya Nabi Allah akan Jibril itu menangis. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, Nabi tengok malaikat Jibril ini nangis. Rasulullah dengan Jibril ini rapat. Saya baik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, hai saudaraku. Nak ayat rapat tak rapatnya Nabi dengan Jibril ni. Wahai saudaraku, jangan engkau menangis. Jangan menangis. Bukan hari ini hari kedukaan. Hari ini bukannya hari sedih, bukannya hari untuk kita menangis. Kerana hari ini hari bersuka-sukaan. Hari ini hari seronok-seronok, hari bergalak-galak. Jadi sebab apa Jibril alaihissalam ni menangis? Sebab apa tuan-tuan? Sebab Jibril ni dia masuk dah ke dalam neraka. Dia tengok ada di kalangan umat Nabi Muhammad ni masuk neraka. Kena azab. Jadi kita ni tuan-tuan jangan duk anggap nebara neraka ni tempat sedap.
Tak apalah, metar lah kali masuk neraka. Jangan tembel-tembel anggap macam tu. Kalau masuk, tak jumpa cari pintu. Ha. Jadi jangan duk anggap neraka ni tempat sedap. Tempat seronok. Ha. Jadi kerana banyaknya dosa kita ni, tebalnya karat-karat dosa kita ni, kadang-kadang tak berasa apa kalau kita buat dosa. Kerana apa? Kalih dah. Antaranya tanda kalih ni, bila buat dosa tak berasa menyesal, tak berasa takut dengan amaran-amaran, dengan azab-azab yang Allah Ta'ala beritahu dalam Quran. Dan payah nak taubat, payah nak menangis dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Malaikat Jibril tak ada dosa, tapi yang menangis kerana apa? Kerana ada umat Nabi Muhammad duduk dalam neraka, kena seksa. Dia dulu menangis kepada orang lain. Bukan hadiah ni. Allahu Akbar. Jadi kita ni tuan-tuan, selagi mana mata kita ni payah nak menangis, nak keluar air mata kerana takut dosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pernah kita buat, maka kerah lagi hati kita ni. Jadi lagu mana nak pelembut? Tak. Kalau besi nak pelembut dia, kena panas, bubuh dalam api, dia akan lembut. Dengan dia lembut tu macam-macam perkara boleh buat. Boleh buat keris, boleh buat pedang, boleh buat pisau. Macam-macam perkara. Hati kita ni dia kerah, tak ada manfaat. Ibarat tanah kok kerah. Ibarat nisbah nak cucuk tanam, nak buat tanaman, orang tak buat nan. Sebab apa? Bubuh benih tak tumbuh hati kita ni. Jadi nak buat lagu mana hati ni supaya lembut, mudah terasa. Bila kita ni banyak dosa dengan Allah, maka antaranya banyak zikrullah. Banyak ingat Allah. Sama ada dengan istighfar, minta ampun pada Allah. Banyak istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lama kelamaan Allah lembutkan hati-hati kita ni. Antaranya lagi kata ulama, banyak baca Quran. Dengan ayat-ayat Quran melembutkan hati, mencahayakan hati-hati kita. Dan kata ulama lagi, antaranya lagi, wa zikrul maut, banyak ingat kepada mati. Bila banyak ingat mati, dah hak mana kita duk jamu nafsu-nafsu kita tu, dia akan jadi sekak, dia akan jadi ranak, dia akan jadi tidak berhawa nafsu lah mana. Kerana apa? Kerana sebaik-baik peringatan itu, iaitulah perkara yang memutuskan kelazatan dunia. Apa dia? Mati. Dia mati gak, tak berasa gau satu dah. Kalau sedap-sedap habis lecing dah, tak berasa apa. Jadi kita ni banyak dosa dengan Allah. Terkadang buat dosa pun tak berasa kita ni dosa. Dan itulah seburuk-buruk tempat, sejahat-jahat manusia. Dia banyak dosa, tapi dia tak berasa dia berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ni nak buat agama, nak jerit dan menangis, kena sebut dosa kita ni. Jangan sebut ke orang. Jangan nak cerita ke orang puas kita, abang ni jahat. Mula-mula. Tak usah cerita lah hak tu. Kita sebut dengan Allah. Royak pada Allah. Hak tak comel kita, perangai kita. Benda-benda yang kita buat, hak tak comel, sebut dengan Allah. Dan bila sebut hak tak comel kita, sebut hak baik-baik Allah Ta'ala beri pada kita ni. Sekerah-kerah mana pun hati, dengan mudah-mudahan Allah beri rasa takut pada hati kita ni, pada perkara-perkara dosa-dosa yang kita buat tu. Mudah-mudahan gitu. Dalam ni tak berasa apa, kita tak pernah nak kecek dengan Tuhan. Dosa kita ni banyak. Allahu Akbar. Jadi menangis Jibril alaihissalam. Nabi kata, apa menangis? Jangan menangis. Hari ni bukan hari sedih ni. Hari ni adalah hari kegembiraan, hari kesukaan, hari berseronok-seronok. Kerana apa? Kerana susah payah atas dunia dulu, jaga hak Allah. Allah balas, Allah bayar, Allah beri ganjaran di negeri akhirat sesok.
Orang yang banyak bersusah payah atas dunia kerana Allah, jaga agama diri sendiri, jaga agama ahli-ahli keluarga dia, anak-anak dia, isteri dia. Dia susah payah jaga Allah dalam kehidupan dia ni. Dan supaya tidak kena musibah pada agama pada diri dia, musibah pada agama pada anak-anak dia, musibah pada agama isteri dan keluarga dia. Susah payah dia jaga. Maka di negeri akhirat esok-esok senang lenang dia. Bagi barang siapa yang tak susah payah, bersenang lenang, tak jaga hak agama dalam keluarga dia, hak agama pada diri dia, pada isteri dia, pada anak-anak dia, dalam kehidupan dia, esok-esok susah di negeri akhirat. Dua perkara tu, kita hidup atas dunia ni tak susah payah mana, tak caralah mana, beragama. Beragama diri kita sendiri, beramal kita, ibadat kita, amalan kita, beragama anak-anak kita, beragama isteri kita, ahli di bawah tanggungan kita, tak caralah mana, esok-esok susah di negeri akhirat, payah. Walaupun kaya, walaupun banyak duit, walaupun harta benda kita banyak. Dah, sebab apa? Allah tak jamin dengan kaya di dunia kita, kaya di akhirat. Tak jamin. Jadi learning tepat bersusah payah. Susah payah jaga agama. Terutama learning. Masyarakat hari ini, dunia hari ini, dan isu hari ini dalam negara kita. Isu besar antaranya kalimah Allah. Orang kafir nak guna juga kalimah Allah. Khabar ke tak ni? Di belah-belah ni, Sabah Sarawak ni. Lulus dah dengan kata. Mereka nak guna juga. Sebab apa mereka nak guna juga, tuan-tuan? Walaupun ada di kalangan ulama ni khilaf, berbeza pandangan. Ada yang kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi bila kita selidik, bila teliti benar-benar, mesti ada sesuatu perancangan yang jahat nak merosakkan agama Islam tu sendiri melalui benda-benda hak lagu ni. Cuba pergi belah sana, Sabah Sarawak kat sana, tengok. Kedah hak kafir letak kalimah Allah. Kita was-was tak masuk. Islam ni pakai masuk. Kerana apa benda-benda ni berlaku, tuan-tuan? Kerana kita orang Islam sendiri tak jaga agama. Tak kuat jaga agama kita sendiri. Allah Ta'ala balakan melalui orang kafir, Allah Ta'ala hantam benda-benda lagu ni. Ni musibah pada agama. Pada anak-anak kita. Nak mari penyanyi-penyanyi hak yang pro LGBT. Khabar ke tak ni? Anak-anak kita sukalah. Hak belah-belah patah barat, tak patah barat, orang Melayu Islam kita ni suka. Hak minat tu. Pro LGBT maknanya hak hubungan songsang tu. Lesbian, gay, bisex, transgender, LGBT. Faham apa yang LGBT? Tapi bila tahu LGBT tegak apa? Tahu ke? LGBT hak jenis pondek, hak jenis bapuk, hak jenis maknyah, hak jenis pasal tu. Nak bawa penyanyi daripada orang putih tu, nak mari negara kita. Dan kerajaan Malaysia ni pun tak halang, bahkan beri galakan lagi nak wayang. Sebab apa jadi lagu tu, tuan-tuan? Kerana orang Islam sendiri tak jaga agama, menyebabkan orang kafir pun tak takut pada kita. Sungguh. Tak ada rasa gerun. Betul lah orang Nabi wayak tu. Akhir zaman, umat Islam ni seperti buih-buih di lautan. Banyak, ramai, penuh. Tapi buih duduk di laut. Aja kita pergi patah ke sepak. Hancur, berkecai. Tak ada jati diri, tak ada kekuatan walaupun ramai. Allah, atau kita bimbang. Dan anak-anak hak duduk learning, hak duduk di patah barat learning, hak duduk universiti tak universiti, kolej tak kolej, belajar belah sana ni, jangan duduk percaya sangat. Anak-anak kita belajar jauh. Kerana apa? Banyak dah serangan-serangan halus hak masuk. Mereka ni meninggalkan agama Islam hak sebenar. Dalam ni ramanya Islam liberal, boleh pergi belakang.
Kiri kanan depan belakang boleh pergi belakang. Deh. Hak ni kita takut ni. Kenapa? Asas dia tak kuat. Allahu Akbar. Kita duduk suka anak belajar mana kalau lupa. Deh. Berasa pembangga dah kalau lupa tu. Ngaji tinggi-tinggi, ngaji jauh-jauh. Tapi biar ada kerisauan, ketakutan. Ancaman kepada jati diri Islam agama tu. Takut tuan-tuan. Ni yang berlaku dalam learning negara kita ni. Isu learning ni. Cuma kita sedar tak sedar. Moga kampung kita ni tak bunyi lah mana isu-isu lagu ni. Deh, di peringkat nasional tu. Peringkat apa nama ni. Kebangsaan. Peringkat apa nama ni negara tu. Isu ni sekarang ni. Kerana umat Islam sendiri rapuh. Orang tak takut. Kerana apa? Meninggalkan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Allahu Akbar. Hal keadaan yang berlaku hari ini. Jadi biar kita susah payah jaga agama. Mati jaga agama tak apa. Tak. Jaga agama anak-anak kita. Jaga agama ahli keluarga kita. Kena berat. Balah pun balah lah. Kerana jaga agama tak apa. Jangan kita menyesal esok-esok. Senang atas dunia, susah di negeri akhirat. Kita ni bukan hidup setepak ya. Bukan hidup atas dunia ni ya. Kita duduk di tempat kekal abadi negeri akhirat esok-esok tu. Jadi kata Jibril alaihissalam, kata Nabi Muhammad SAW, jangan sedih, jangan berduka cita. Hari ni bukan hari sedih, hari ni bukan hari berduka cita. Hari ni hari berseronok-seronok, bersuka-sukaan. Maka berkata Jibril alaihissalam, ya Muhammad. Lalu Jibril kata lagi kepada Rasulullah, bukan aku tangis atas diriku. Aku tak nangis kerana diri aku. Kalau kita tak nangis atas orang, kita nangis atas diri kita. Hilang sesuatu nikmat, Allah cabut, Allah ambil. Terutama nikmat yang kita sayang, yang kita kasih tu, nikmat dunia. Hilang, Allah cabut. Benda yang kita sayang. Tak kira lah apa-apa pun. Sama ada orang kau, manusia kau, isteri anak-anak kita kau Allah Ta'ala ambil. Adakah anda berasa sedih? Ataupun alatan-alatan, harta benda kita Allah Ta'ala ambil. Sedih berasa. Kalau ambil perkara akhirat tak apa. Tak ada nak sembahyang duha hari ni, tak rasa apa. Tak ada nak sembahyang sunat, ba'diyah qabliyah. Tak ada rasa apa-apa. Allah ambil perkara akhirat tu, tak rasa gapo kita. Tak sembahyang jemaah hari ni pun tak rasa gapo. Tapi kalau hilang pitih 500 riyal, taubatlah. Upah maya ajak malam ni, wak maya ajak tolonglah wak maya ajak. Kenapa? Hilang pitih 500 riyal. Tak tahu letak mana. Contohnya. Rasa bersalah, rasa apa nama ni kurang. Ataupun rasa rugi selalu. Bila perkara dunia kita hilang. Kalau perkara akhirat kita hilang, tak ada rasa apa-apa. Something wrong tu hati kita ni. Tak lecah lagi dengan ibadah. Jadi kata Jibril, aku menangis ni bukan menangiskan diri aku. Sesungguhnya kata Jibril, adalah umat kamu suatu kaum di dalam api neraka. Allahu Akbar. Jibril pun wayak kepada Nabi Muhammad SAW bahawa ada di kalangan umat kamu ini duduk dalam api neraka, terlalu seksa mereka itu, kena azab. Kena azab, kena seksa yang sangat-sangat pedih. Padahal mereka itu memberi salam, mengirim salam akan dikau. Jadi Jibril wayaklah. Umatmu dalam neraka ni kirim salam kepadamu ya Rasulullah. Katanya engkau bermain-main di dalam syurga. Sedap-sedap duduk dalam syurga. Tazal lazta fil jannah. Sedap-sedap duduk dalam syurga. Boleh makan-makan, boleh buah-buah, boleh minum-minum. Duduk dalam syurga. Sedap tak? Sedap lah. Seperti kita lah. Duduk kedai kopi sedap. Duduk buah, pah isu tu, pah karogo tu, pah karogo ni. Banyak karo nak buah. Sedapnya lah. Seronok-seronok.
Jadi dia kata sedap-sedaplah duduk dalam syurga. Dan kami sekalian daripada umat-mu ni di dalam api neraka kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril sapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menangis serta merta. Allahu akbar. Nak ayat kasihnya ke Nabi Muhammad, yakni Rasulullah sallam kepada umat dia. Bila dia dengar ada di kalangan umat dia ni masuk neraka, kena azab, kena seksa, nangis Nabi. Kita bila dengar Rasulullah, perjuangan Nabi, susah payah Rasulullah bawa agama, tak rasa bersatu. Siapa berdarah-darah, kena pukul, dalam perang, kena lepar dengan batu, kena halau, kena buang tahi atas kepala. Kita tak rasa gapo, rasa pesenyak ya. Kita. Rasulullah ni nangis. Kerana apa? Kerana terlalu cinta dan kasih pada umat. Kita tak kasih, tak cinta lagi pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Atas susah payah dia bawa agama sehingga sampai kepada kita hari ini. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh tinggal Rasulullah ni dalam kehidupan kita. Kena mari ada rasa kasih, rasa cinta pada Nabi. Nak buat kan? Kena banyak dengar sirah perjalanan hidup dia. Sama ada kita baca, sama ada kita dengar dengan telinga kita. Kena hayati perjuangan kehidupan Rasulullah bawa agama sampailah kepada kita hari ini. Dia akan mari rasa kasih. Kalau tidak tuan-tuan, tidak akan mari rasa kasih kita pada Rasulullah. Dan bila tak mari rasa cinta ataupun rasa kasih pada Rasulullah, maka dibimbangi takut terhijabnya syafaat daripada Rasulullah SAW. Takut rasa terhijab, kita tak dapat syafaat pertolongan daripada Nabi SAW. Allahu Akbar. Sebab tu ajaran-ajaran hak Rasulullah ajar, kita tak boleh buat remeh-temeh. Sembahyang jemaah buat remeh-temeh. Sembahyang sunat ba'diyah qabliyah buat remeh-remeh. Pesanan Nabi kepada orang perempuan buat remeh-remeh contohnya. Jangan buat remeh. Kerana apa? Sebab sesuatu hak Nabi pesan, hak Nabi ajar, hak Nabi royak, mesti terbaik untuk umat dia. Antaranya untuk mengelakkan daripada buat sesuatu yang menjadi kemurkaan Allah Ta'ala. Walaupun Nabi tak kenal kita ni, kita tak je jumpa pun Nabi, kita tak je jumpa pun Rasulullah SAW. Tapi Nabi ni bila dia dengar di kalangan umat dia ni masuk neraka, nangis dia. Sebab apa? Sebab apa agak-agak? Sebab dia duduk dalam syurga kalau kita, ada yang muka, tak cara tu. Kita hari ni kalau boleh nikmat, boleh sedap, boleh sesuatu hak seronok. Suka. Kita suka. Hak orang lain tu, hak tak dapat nikmat, hak kena sesuatu ujian, sesuatu musibah, sesuatu bala, ada yang muka, kena molek dengan dia. Kalau kita, Allah. Nak ayat hati Rasulullah ni, betul lah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan pada manusianya, bahkan pada semua makhluk-makhluk di alam ini. Rahmatnya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni tuan-tuan kena bina buat hubungan dengan Rasulullah. Antaranya kena beramal dengan ajaran dalam kehidupan kita ni. Hak yang dia tinggal. Semua jemaah kena kuat, kena jaga. Jangan belajar je rajin, semua jemaah tak rajin. Ada juga orang bak mengaji rajin, kat mana dengar, pergi belakang. Bak semua jemaah, biar gorek ngisah jaga. Zuhur pas mana hala tahu. Asar kau tak tahu mana hala. Subuh dah tu. Tasih bukannya jemaah ni gorek ngisah. Sebab apa gorek ngisah? Waktu ada pengajian je. Tak. Biar jaga sama jemaah. Nabi ajar jaga 5 waktu. Kena jaga, kena asuh. Kalau tak asuh tak,
Jati diri tak ragu tak kuat. Nak kita ni sebagai seorang ayah. Antara 5 pesanan yang Nabi pesan dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan tinggal. Nak kuat kehidupan beragama dalam rumah. Jangan tinggal. Yang pertama, kata Nabi, selemah-lemah seseorang itu mereka yang meninggalkan akan berdoa. Ditinggal berdoa. Jadi doa ni penting. Kalau seorang ayah, dia kena berdoa. Untuk siapa? Untuk diri dia, untuk isteri dia, untuk anak-anak dia. Doa untuk apa dia? Yang pertama, doa untuk baik perkara agama. Doa kebaikan pada agama. Dan doa kebaikan pada perkara dunia. Hak dunia nak, akhirat nak. Dua-dua tu. Kena asuh. Bukan asuh anak-anak kita saja. Hak tua, kita tua ni pun kena berdoa etek lah. Doa hak yang kita nak. Apa dia? Nak comel pada agama, pada akhirat kita. Nak minta dengan Allah. Kalau nak hak dunia, minta sama. Nak panjang umur, nak umur rezeki, nak gatu, nak gani. Minta etek. Allahumma aslih dini lazi wa ismatu amri. Wa aslih li dunia lati fiha ma'ashi. Ini yang doa hak Nabi ajar. Minta supaya apa? Nak minta sejahtera agama kita. Selamat agama, selamat akhirat. Selamat dunia minta. Tak pandai minta ke Arab, minta ke Melayu. Jadi ayah kena ada minta. Suami kena ada minta. Anak-anak pun kena ada minta. Isteri pun kena ada minta. Nak sejahtera dalam keluarga ni. Jangan tinggal. Tu antara hak Nabi asuh, hak Nabi ajar. Yang kedua, jangan tinggal juga. Apa dia? Solat berjamaah. Jangan tinggal. Hak asah kalau hak Nabi ajar. Jangan tinggal sembahyang berjamaah. Terutama ketua keluarga, ayah, suami ataupun anak laki-laki. Kena berak, kena kerah supaya jaga sembahyang jemaah. Sebab apa? Situ tempat berhimpunnya kunci barakah hidup. Berkat hidup, berkat rumah tangga, berkat umur, berkat cari rezeki, berkat jawatan. Sungguh tak percaya amal. Minta dengan Allah. Ya Allah, minta dengan Allah supaya apa? Aku nak jaga majmuk ni sampai ke mati. Azam, minta dengan Allah. Yang tiga, kena ada selawat. Kerana selawat tu doa kepada Nabi, kepada Rasul sallam. Kena ada selawat kepada Nabi Muhammad sallam. Sebab apa? Penghubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada selawat yang tiga. Bukan kita saja selawat. Orang rumah kita kena selawat etek. Sekurang-kurangnya 100 kali sehari tak apa dah. Anak-anak pun kena kerah kat selawat. Allahumma salli ala. Kena perdengarkan selawat dalam rumah pun. Ni duduk dengar nyanyi je banyak. Lepas lagu Ustaz, lagu dikir. Lepas dikir, hak tu duduk ulah 2, 3, 4, 5, 6 kali. Tu 3. Kena ada lain. Wasiat hak Nabi suruh. Kena ada dalam rumah kita. Dan yang keempat, sembahyang sunat duha. Kena ada. Bukan kita je duha. Orang rumah pun kena duha. Isteri pun kena sunat duha. Dan yang kelima, sembahyang sunat witir. Penutup bagi sembahyang malam. Kita start daripada habis bulan puasa perkara ni. Tak jumpa witir lagi. Kalau lemang, nasi khabu, sate, nasi ipik, jumpa hak modah. Witir tak jumpa lagi. Duduk mana tahu. Witir. 1 rakaat kurang-kurang. Sebelum pada tidur ataupun lepas pada tidur. Bangun sebelum pada subuh. Ni 5 ni. Kalau ada hak ni dalam rumah tangga kita, insya-Allah Allah berkat. Kena pakak lah suami isteri. Jangan suami seorang je buat kerja ni. Isteri dok. Tak jadi. Ia kena ada pakak. Gitu. Allahu akbar. Jadi ni hak Nabi ajar, Rasulullah sallam ajar. Jadi Nabi menangis kerana apa? Kerana ada di kalangan umat dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Sedih. Maka Rasulullah sallam menangis serta-merta.
berkata sekali-kali, tiada aku ketahui mereka itu di dalam neraka. Nabi pun kata, aku tak tahu. Aku tak tahu bahawa ada umat aku ni masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena jaga iman kita ni. Walaupun banyak dosa, bukan nak masuk neraka, tapi kena jaga. Jangan sampai batal. Bila batal, tak ada tiket nak masuk syurga. Iman kita ni ada syahadah. Syahadah yang pertama dengan Allah. Syahadah kedua, bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia kena jaga dua kalimah ni. Supaya apa? Tak batal. Kalau dah batal, kekal selamanya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata, aku tak tahu bahawa ada di kalangan umat aku masuk neraka. Dihantarkan mahkotanya ke atas kepalanya. Dan berserulah ia, ya Daud, ya ma'syaral anbiya, berdirilah kamu sertaku menghadap Tuhan yang mulia. Maka berdirilah mereka itu, maka datanglah ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada menaiki burak kerana sekalian umatku lagi tinggal di dalam neraka. Maka berserulah Jibril, ya ahlil jannah, berdirilah kamu serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah mereka itu sertanya, dan sujudlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu sujud. Lalu Nabi ni dia royak kepada para nabi hok duduk dengan dia ni supaya bangun pakak-pakak berdiri nak pergi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menghadap kepada Allah, nak minta izin kepada Allah. Nak buat apa ni? Nak pergi selamat penghuni-penghuni yang duduk di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala tu. Ni nak royak betapa Nabi fikir akan umat dia. Betapa Nabi fikir akan umat ni, walaupun kita ni tak aja temu, tak aja jumpa dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Kita aja mikir kok. Tak susah payah Nabi, tak makan Nabi, pahit lapar Nabi, tak aja fikir. Kita duk fikir kita ya. Boleh semayang, berasa sedap je semayang. Boleh puasa, berasa sedap puasa. Tak pernah nak fikir betapa payahnya Nabi nak bawa agama ni. Nak hak semayang jemaah, hak nak amal puasa, hak nak amal agama, betapa susah payahnya. Tak berasa kita. Sebab tu kadang-kadang payah, lecah amalan-amalan ibadat-ibadat kita buat ni. Kerana apa? Kita tak rasa pahit mau perjuangan Nabi Muhammad SAW bawa agama. Sebab itulah Allah suruh kita pergi ziarah tempat-tempat hak yang Nabi tinggal. Pergi ziarah orang pergi buat haji, buat umrah ni, pergi ziarah tempat mana hak Nabi pernah jejak, tempat mana hak pernah menjadi sejarah, biar kita ni pernah melangkah, biar kita ni pernah letak tapak kaki kita ni tempat hak yang Nabi pernah pijak, tempat sejarah Rasulullah ni. Mudah-mudahan kita boleh rasa perjuangan hak yang Nabi susah payah bawa agama sampai kepada kita hari ini, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maka berdiri belakang. Dan hak penghuni-penghuni syurga berdiri belakang. Tak payah naik burak-burak, bakal berjalan je. Lalu kata Jibril, ya ahli jannah, diri belakang serta Nabi Muhammad SAW ni. Maka berjalan mereka itu sertanya, dan sujudlah Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu sujud. Minta dengan Allah nak sujud ni. Maka sekalian mereka itu sujud sertanya, pakak sujud belakang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbunyi suara hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, ya Muhammad irfa' ra'saka. Kata Allah, ya Muhammad irfa' ra'saka, angkat kepalamu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang terbaik dah.
dah iso dah ni. Lama-lama ngatur-ngatur. Panjang-panjangnya. Jadi gitulah tuan-tuan, ni cerita hak Nabi sebut. Dan kita dengar kisah-kisah lagu ni biar ada mai rasa susahnya Rasulullah, cintanya, kasihnya Nabi. Mudah-mudahan kita ni pun biar rasa kasih cinta juga dengan Rasulullah. Dengan mana? Kita mengaji, kita belajar, kita dengar, kita amal hak yang Nabi tinggal. Kita banyak selawat dalam kehidupan kita, mudah-mudahan. Itu antara penghubung jalan kita nak dekat dengan Rasulullah SAW. Ramai mana orang yang walaupun jasad jauh dengan Nabi, hati dekat dengan Rasulullah. Dengan mana? Antara dengan selawat, dengan amalan-amalan hak Nabi tinggal. Tu tanda fattabi'uni yuhibbukumullah. Tanda kita ikut Nabi nak dapat cinta kasih sayang Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Insya-Allah akan datang sambung pula Subhanakallah. Letak demo. Betul? Ada orang minta demo. Letak dah tong tu atas kursi tu. Lepas tu bangsa tak cukup. Minta apa dia minta tu? Orang ada demo tu. Ibu tak cukup lah. Jadi hak yang kita khusus dah untuk dia ni, contoh kita umum dah. Okey, hari ni hari Jumaat ada saudara kita ni daripada mana-mana lah. Mari minta derma. Jadi hak mana yang ada sumbangan nak beri tu boleh letak dalam tabung atas kursi tu. Contohnya gitu. Lalu hak orang kosak tu nak letak, dia letak. Kita ni banyak tabung ni. Hidup tengok tabung lain banyak lagi. Jadi hak dia nisa ya. Jadi dia minta. Hak tabung lain tu dia boleh minta tapi atas orang yang kuasa. Musim masjid tu nak beri tak beri ikut dia. Tak wajib pun beri. Kalau nak beri pun boleh beri. Atas pengurusan masjid lah. Dia ni nak minta belaka, kalau ada belaka tak. Mungkin waktu wallahu a'lam lah tu. Tapi nak ayatnya hak yang hak tidak dikhususkan tu boleh dia minta, dan hak nak beri tu mengikut budi bicara pengurusan masjid. Kalau nak beri boleh beri, kalau tak saya beri pun tak apalah. Kerana apa? Mungkin untuk pengurusan masjid, untuk gapo. Begitu. Minggu depan mari pula. Dia kata mudah sini kata mudah. Jadi gitulah. Nak beri tu niat ikhlas lah. Kalau kadang-kadang kita ni dah minta ni, mudah-mudahan Allah ikhlaskan hati kita ni, beri itu dengan ikhlas sungguh. Kalau beri tak ikhlas ni, tu jadi masalah. Aku takut bimbang je. Aku jadi masa tu sekali ikhlas lagi, dua kali kak. Kerek deh. Tunggu je mari sore, kalau tak bawa rombong dia. Mula mari sore, pas mari 3 orang. Sudah. Pergi Habeli mudah. Habeli kata ambil lepas tu mari pula ajak 2-3 orang lagi. Ni miskin juga ni. Suruh beri juga. Sudah. Orang mudah. Allah. Tapi gitulah ni. Orang hak beri ni besar kelebihan dia. Hak yang dia nipu tak nipu tu Allah alam lah. Kita kena cek juga, kena selidik juga. Maklumlah banyak sangat benda hak yang menipu ni. Dan ni tak takut dah nipu dalam masjid pun nipu lagi. Cuma gitulah, atas bijak pandai, bijak sana pengusaha masjid nak urut lagu mana. Orang kosak beri dah lah tabung tu, berilah ke dia. Hak yang nak minta lagi tu atas kita lah nak beri ke dia sendiri. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.